Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam segmen Debaran PRU yang ke-13 bersama IMR TV. Tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini bersama dengan saya bekas Naib Presiden PAS Datuk Dr. Hassan Haji Muhammad Ali dan juga Presiden bagi Gerakan Melayu Islam dan Raja, iaitu JATI. Tuan-tuan dan puan-puan, mendepani PRU yang ke-13 ini pelbagai isu dilontarkan, menggunakan tokoh, menggunakan agama, menggunakan pelbagai sumber untuk memenangi hati rakyat, terutama sekali semakin dekat menjelang PRU yang ke-13 ini. Pada hari ini kita akan bincangkan berkaitan dengan sokongan orang luar di dalam politik negara kita. Kita lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim terutama sekali menggunakan beberapa tokoh agama yang kita rasakan memberikan mileage kepada beliau. Terutamanya Datuk Profesor Dr. Yusof Qaradawi, ulama tersohor yang menjadi rujukan kita pada ketika ini, ulama muktabar. Jadi pada awalnya lah Datuk, untuk yang awalnya Datuk, saya melihat dalam satu kenyataan yang dinyatakan oleh Saudara Zulkifli Nordin dalam perhimpunan perkasa yang dihadiri oleh Datuk sendiri, betul tak? Yang mana beliau menyatakan bahawa PKR sekarang ini sedang mengedarkan risalah sebanyak 1 juta lebih kurang. Mungkin lebih, mungkin kurang, saya tak tahulah sebab saya tak kira. Dan menyatakan bahawa ulama tersohor, Dr. Profesor Yusof Qaradawi bersama-sama dengan PKR. Soalannya Datuk, mengapa perlu perkara ini dan adakah Dr. Yusof Qaradawi ni pengundi di Malaysia ni? Silakan Datuk. Okey, terima kasih Asri. Pertama sekali tuan-tuan, saya mendengar daripada Datuk Zulkifli Nordin semalam kemarin dalam satu acara besar-besaran di Shah Alam, di mana tetamu kehormatnya ialah Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan Datuk Zulkifli Nordin berucap dan menyebut dalam ucapannya di peringkat akhir bahawa Pakatan Rakyat khususnya PKR sedang dalam proses menyebarkan 1 juta risalah. 1 juta risalah ke seluruh negara ini bagi memberi justifikasi kepada Anwar Ibrahim untuk memberikan khidmat sebagai pemimpin kepada Pakatan Rakyat dan juga untuk menutup ruang-ruang dosa agaknya yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim menggunakan ulama tersohor dunia namanya Profesor Dr. Yusof Qaradawi. Dan ditanyakan kepada saya apa komen saya. Pertama sekali, komen saya tuan-tuan dan puan-puan ialah Anwar Ibrahim sedang menuju begitu hebat untuk menawan Putrajaya bersama dengan PKR, bersama dengan DAP, bersama dengan PAS. Dan DAP bukan PAS, DAP daripada awal lagi bersama dengan PKR mencadangkan supaya Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Dan PAS, kita dapati PAS, Majlis Syura Ulama telah mengesyorkan supaya PAS tidak menyokong cadangan awal-awal mengatakan Anwar Ibrahim Perdana Menteri. Ini, bila PAS tidak menyokong, dalam muktamar PAS baru ini pun golongan muda dan golongan ulama tidak menyokong dan meminta PAS, Majlis Syura, supaya membuatkan kenyataan tidak menyokong Anwar menjadi Perdana Menteri. Ini telah melukakan hati Anwar, ini telah menemahkan perasaan Anwar, ini telah menyebabkan Anwar serba salah. Sebab dalam pakatan ni ada 3 parti aja. Kalau PAS tak menyokong, DAP saja menyokong, dan hal-hal yang mengenai moral, mengenai seks, salah laku seks, bagi orang Islam, bagi orang Melayu merupakan satu perkara yang tidak boleh ditolerate. Satu perkara yang tidak boleh dipertimbangkan. Satu perkara yang tidak too hard to come into term. Terlalu sukar untuk mereka dapat bersama-sama dengan orang yang sudah tercalar imejnya sedemikian muka. Bukan tercalar imej kerana sesuatu yang di luar agama, tetapi tercalar imej sesuatu yang ada implikasi langsung dengan amalan agama kita. Jadi dalam kedudukan yang sedemikian ni Asri, jadi Anwar serba salah. Bangun tak sedap, berdiri tak sedap, duduk tak sedap, makan tak sedap, tidur tak sedap. Akhirnya macam you kata tadi, tercari-cari macam mana caranya kelemahan aku dapat ditutup. Macam mana dosa-dosa aku dapat ditutup di dunia ini, di dunia ini. Di akhirat kita tak tahu lagi, kan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana fitnah-fitnah yang katakan fitnah yang dia lontarkan kepada aku tu dapat ditangkis. Macam mana caranya aku dapat duduk kerusi Perdana Menteri. Macam mana caranya parti aku, Pakatan Rakyat, PKR dan Pakatan Rakyat dapat menangi pilihan raya yang akan datang ini. Maka
jalan yang paling baik. Dia pun berkawan, memang kenal rapat dengan Yusuf Qaradawi. Maka Yusuf Qaradawi pun dikatakan telah memberikan sesuatu, kata orang, cover tentang kelemahan-kelemahan Anwar Ibrahim, dengan Yusuf Qaradawi memberikan persetujuan supaya Anwar terus memimpin Pakatan Rakyat, dan akhirnya kalau ke Putrajaya agak saya Anwar dicalonkan menjadi Perdana Menteri. Baik Datuk cerita berkaitan dengan coverage, menutup kesilapan dan sebagainya. Saya suka pada yang awalnya tu. Datuk menyatakan bahawa Datuk Zulkifli Nordin kata edar risalah sebanyak 1 juta. Hai, volume. Banyak tu, Tok. 1 juta tu, Tok. Kan? Kalau dalam 13 juta pengundi, ada 1 juta. Ada lagi 12. Kan? Walau bagaimanapun, saya nak tanya Datuk, kenapa dia buat edar risalah ni, Tok? Kenapa? Okey, pertama sekali saya dah katakan tadi, mengedarkan risalah ini untuk menutup aib. Yang kedua, mengedarkan risalah ni nak cari satu cover. Sekarang ni nak cari satu cover. Sekarang ni, cover yang ada ialah Datuk Nik Aziz Nikmat. Kalau kita lihat, Nik Aziz Nikmat selalu, bahkan sampai hari ini pun, sebut tentang Anwar Ibrahim, dia mempertahankan. Sebut Anwar Ibrahim ada masalah seks, dia pun terus mempertahankan. Sebut Anwar Ibrahim, dia katakan ada masalah itu, masalah ini. Bagi Datuk Nik Aziz, itu adalah fitnah-fitnah terhadap Anwar Ibrahim. Maknanya, di Malaysia, dia punya covernya ialah Datuk Nik Aziz Nikmat. Tapi Datuk Nik Aziz Nikmat tak cukup kuat. Sebab Datuk Nik Aziz Nikmat ni hanya kepada orang PAS saja. Orang PAS pun terbagi dua. Satu yang sokong Nik Aziz, satu yang tidak sokong Nik Aziz. Ataupun satu yang ya tak ya terhadap Nik Aziz. Jadi orang PKR tak semestinya, memang ada orang PKR yang ada Islamik sikit dalam PKR tu yang mempersoalkan apa yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim. Jadi sebab itu, dan rakyat banyak yang atas pagar dan pengundi-pengundi yang tidak PAS, pengundi-pengundi yang tidak PKR, pengundi-pengundi yang tidak DAP, yang faham tentang Anwar Ibrahim, sudah tentulah pengundi-pengundi ini mempunyai pemikiran tersendiri di luar daripada kontrol yang boleh dikontrol, yang boleh kata orang dimonitor, yang boleh kata orang cara jarak jauh, jarak dekat, boleh kata orang boleh diambil pemikiran mereka untuk menyokong Anwar Ibrahim dan Pakatan Rakyat dan PKR dalam pilihan raya yang akan datang ini. Saya tengok Datuk, terutama sekali pendedahan media Datuk. Apabila Datuk Seri Najib ke Gaza bersama dengan saudara Zulkifli Nordin dan Ustaz Nasruddin Mat Isa, ada juga komen yang melibatkan Profesor Dr. Yusuf Qaradawi ni, Tok. Adakah bila ada komen yang macam ni, Dr. Yusuf Qaradawi ni tidak bersama dengan saudara Datuk Seri Najib atau macam mana, Tok? Oh, yang jelasnya, yang saya dah tengok surat dan saya yang tengok satu hadiah khas yang diberikan oleh Profesor Yusuf Qaradawi kepada Perdana Menteri. Betul. Saya dah lihat. Dan saya juga dah lihat surat yang ditulis, kata-kata terhadap surat yang ditulis kepada pentadbiran, kepada manusia yang namanya Datuk Seri Najib Tun Razak. Jadi maknanya sangat positif, sangat berterus terang, sangat kata saya terharu dengan cara Datuk Seri Najib mentadbir Malaysia, dengan cara Datuk Seri Najib untuk menjunjung Islam, mendaulatkan Islam di Malaysia ini. Pengiktirafan yang begitu jelas melalui surat dan melalui juga salah saya beberapa emissary, beberapa perwakilan-perwakilan yang menemui Profesor Yusuf Qaradawi, antaranya Ustaz Nasruddin Mat Isa, menyampaikan salam daripada Perdana Menteri dan dibalas semula oleh Profesor Yusuf Qaradawi dengan begitu positif, dengan begitu intim, dengan begitu penuh dengan kasih sayang dan respect daripada ulama besar kepada seorang Perdana Menteri namanya Datuk Seri Najib. Baik, pengiktirafan kita pun dah dapat dan juga feedback yang positif pun kita dah dapat. Tapi Datuk, persoalan yang timbul pada saya, adakah strategi untuk menggunakan Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, mungkin dia akan gunakan pop sebagai cover, merupakan suatu strategi yang hebat untuk tutup keaiban beliau? Kalau boleh. Iyalah, saya ingat dia untuk pilihan raya yang akan datang ni, sebagaimana yang katakan ibu segala pilihan raya. Baik, bagi Datuk Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim, barangkali ini pilihan raya yang terakhir. Dia pun macam saya dah berumur 65 tahun. Kalau nak bertanding lagi, kalau dia menang pun sampai umur 70 tahun. Lepas 70 tahun tu saya rasa masyarakat di Malaysia ni agak sukarlah untuk menerima pemimpin yang lah lanjut usia seperti itu. Tapi apa yang saya nak sebutkan, oleh kerana this is the mother of all election, ya.
sebagai ibu kepada Seri Pilihan Raya, maka dia punya pertaruhannya apa saja akan dijadikan pertaruhan. Kalau perlu berjumpa Pop, perlu berjumpa Pop. Kalau berjumpa ulama yang lebih besar daripada Yusuf Qaradawi, jumpa Yusuf Qaradawi. Kalau perlu dia pergi ke Indonesia mencari ulama Indonesia, pergi ulama Indonesia. Sebab yang menjadi masalah sekarang ialah masalah Islam. Yang menjadi masalah ialah masalah agama. Yang menjadi masalah, masalah moral. Yang menjadi masalah ialah masalah bahawa Anwar Ibrahim dikatakan keputusan-keputusan yang dibuat oleh hakim-hakim menyebutkan dia terlibat dengan liwat. Dia terlibat dengan salah laku seks. Dia terlibat dengan berbagai-bagai perkara. Dari sudut Islamnya, tak ada orang Islam di Malaysia yang siuman yang boleh menerima seorang Perdana Menteri kaki liwat. Seorang Perdana Menteri misalnya terlibat dalam adegan-adegan seks, ya. Sama ada itu dapat dibuktikan atau tidak dapat dibuktikan, tetapi sudah tersebar luas. Sehingga yang terakhir keluar lagi satu video, sebagaimana kita tahu, bahawa perlakuan liwat, perlakuan homoseks, dengan seorang yang berumur 19 tahun, seorang remaja lembut berumur 19 tahun. Itu dirakam, ada rakamannya, berkala pula, ada audionya, ada bunyi je, ada suaranya. Jadi saya tak tahulah, ini saya serahkanlah kepada pakar-pakarnya. Saya bukan pakar dalam bidang itu, tetapi kalau dah pakar dah bercakap, kalau pembuktian sudah cukup, saya rasa tidak ada orang yang boleh menyekat saya dari segi membuat satu conclusion. Dan saya yakin kalau Hasan Ali buat conclusion dengan menggunakan pemikirannya, menggunakan data-data, input-input yang ada, saya rasa 27 rakyat Malaysia mungkin juga mempunyai kesimpulan yang sama sebagaimana kesimpulan yang saya ambil. Kalau kesimpulannya ialah Anwar tidak sesuai untuk menjadi Perdana Menteri, ini merisaukan dia. Ini merusingkan dia. Ini menyebabkan betul-betul dia hilang pedoman dalam hidup. Kerana dia tak ada lain lagi. Jalan dia ialah Perdana Menteri. Jalan dia ialah memenangi pilihan raya. Or whatever cost, whatever it takes, dia mesti memenangi pilihan raya yang akan datang. Ini untuk menjadi Perdana Menteri. Tuan-tuan dan puan-puan, begitu tadi kita melihat apa saja pun demi ketamakan kuasa, apa saja pun akan menjadi taruhan. Jadilah pemilih yang baik, jadilah pemilih yang bijak untuk kita berdepan dan memilih pemimpin yang akan kita angkat sebagai Perdana Menteri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.